Buletin 1.39 Disember bersama saya Amirul Hakim Lokman. Paparan utama hari ini. 4 bersaudara termasuk sepasang suami isteri yang baru berkahwin maut. Lupakan hasrat beli tiket final 1 AFF 2018. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 4 bersaudara termasuk sepasang suami isteri yang baru berkahwin maut selepas kereta jenis Pro 2 Viva yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah bas ekspres awal pagi tadi. Kejadian berlaku di kilometer 131.2 Jalan Kuantan ke Johor Bahru di Rompen, Pahang kira-kira jam 1.48 pagi. Mangsa pasangan suami isteri dikenali sebagai Muhammad Syahmi Imir Muhammad Rawi dan Nurdiana Afifah Hasnul Hadi masing-masing 24 tahun serta dua sepupu mereka Yasmin Afiqah Hazmi 14 tahun serta adiknya Yasmin Aliyah 12 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Rompen DSP Azli Muhammad Noor berkata, siasatan awal mendapati kereta yang dipandu Muhammad Syahmi Imir dipercayai dalam perjalanan balik dari Teluk Cepedak ke Kuantan untuk menghantar sepupu mereka ke Mersing, Johor Bahru. Ia dipercayai memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan bas ekspres yang membawa 30 penumpang. Rempuhan menyebabkan kedua-dua kenderaan terseret sejauh 30 meter sebelum terjatuh ke dalam parit. Pemandu bas dan penumpang tidak mengalami kecederaan. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Rompen untuk proses bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kaum Melayu dan Bumiputra perlu ada rasa malu kerana jauh ketinggalan berbanding kaum lain walaupun paling mempunyai keistimewaan di negara ini. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, ini hakikat yang perlu diterima dan kaum yang disifatkan sebagai sons of the soil itu dinasihatkan untuk berlari lebih laju bagi menyaingi kaum lain. Tun Dr. Mahathir berkata, penafian boleh terus dilakukan namun hakikatnya orang Melayu dan Bumiputra miskin di negara sendiri serta ramai memilih untuk jual harta di bandar dan menetap di luar bandar. Tetapi kalaulah kita tidak ada kuasa politik dan kita tidak diberi keistimewaan, maka kita akan menjadi lebih dhaif daripada sekarang. Apakah perasaan kita? Di negara kita sendiri, kita tertinggal dalam golongan orang yang termiskin. Apa perasaan kita? Saya tak tahu berkenaan orang lain, tetapi saya berasa malu. Di negara kita sendiri, kenapa kita ketinggalan? Sedangkan kita berkuasa. Walaupun berkuasa, walaupun diberi bantuan oleh pihak berkuasa, kita masih ketinggalan di belakang. Beliau turut mengingatkan rakyat perlu mempunyai perasaan sayang terhadap negara dengan membantu membangunkan dan menjaga keamanan negara. Tak patutkah kita berasa sayang kepada negara kita? Dan kalau kita berasa sayang, naklah kita jaga negara kita ini dengan baik, supaya dianya dapat memberi lebih banyak manfaat kepada kita, kepada anak kita, kepada cucu kita. Kalau kita diberi peluang untuk belajar, menguasai ilmu, supaya kita dapat hidup lebih sempurna, kita kena balas balik nikmat yang kita terima secara percuma. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sebelum merasmikan Karnival Pendidikan, Kerjaya dan Usahawan Muda Bumiputra 2018 di Universiti Teknologi Mara UiTM malam tadi. Turut hadir isterinya Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Sri Rina Harun dan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Pada majlis itu juga Tun Dr. Mahathir dianugerahkan Tokoh Bumiputra Unggul 2018 atas sumbangannya kepada pembangunan kaum Melayu dan Bumiputra.
Dan sewaktu sesi soal jawab ringkas bersama mahasiswa, Tun Dr. Mahathir menegaskan kerajaan menolak ratifikasi konvensyen antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum AISET kerana ia tidak memberikan hak dalam membezakan layanan bagi setiap kaum di negara ini. Yang lemah kita tolong, yang kuat kita tak perlu tolong. Itulah sebabnya yang kita ada handicap. Kalau kita tak beri kepada orang Melayu peluang yang lebih sedikit daripada kaum-kaum yang lain, kalau kita percaya bahawa kita mesti beri apapun secara sama, equality, maka yang sudah cekap akan lebih berjaya dan yang tidak cekap akan menjadi lebih mudah. Beliau turut menegaskan pendirian kerajaan untuk tidak meminda perlembagaan negara hanya semata-mata untuk memberi laluan kepada AISET. Penerbitan bon samurai yang termasuk dalam pakej bantuan kewangan Jepun merupakan bukti keyakinan kukuh negara matahari terbabit itu terhadap kepimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Duta Jepun ke Malaysia Dr. Makio Miyagawa berkata, bon dalam denominasi yen bernilai 7.4 bilion ringgit itu yang dijadual diterbitkan sebelum Mac 2019 tidak hanya mengurangkan beban kewangan Malaysia tetapi turut meningkatkan semula keyakinan pelabur Jepun untuk kembali ke negara ini. Dr. Miyagawa berkata penerbitan bon 10 tahun itu juga adalah susulan kepada perbincangan di antaranya dengan Menteri Kewangan Lim Guan Eng. Teras kedua pakej kewangan itu, tambah Dr. Miyagawa, adalah dalam bentuk pinjaman rasmi oleh kerajaan Jepun bagi pembiayaan beberapa projek yang ditawarkan pada kadar faedah rendah serta tempoh pembayaran semula yang lebih panjang termasuk beberapa program pembangunan pendidikan dan modal insan. Beliau juga sempat berkongsi pemerhatiannya terhadap kemunculan semula Tun Dr. Mahathir menerajui pemerintah negara pada Mei lepas. Katanya, kerajaan baru Malaysia ini berjaya menyelamatkan negara daripada dihimpit bebanan hutang besar, malah telah memulakan semangat baru menerusi platform dasar baru bagi keadilan, kesaksamaan serta tabik urus serta mengemudi Malaysia ke arah pertumbuhan yang lebih lancar. Pengerusi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam Tan Sri Razali Ismail hari ini mendakwa wujud cubaan mengaitkan Suruhanjaya itu dan perjuangan hak asasi manusia di Malaysia sebagai satu konsep barat yang melanggar agama. Beliau berkata pandangan sedemikian merupakan satu pemikiran cetek yang mungkin mempunyai agenda tersendiri di sebaliknya. Berucap di sambutan Hari Hak Asasi Manusia di Padang Timur, Petaling Jaya pagi tadi, beliau turut menegaskan tanggapan bahawa hak asasi manusia merupakan satu ancaman kepada agama juga perlulah diperbetulkan. Justru, masyarakat di negara ini tidak perlu bimbang dengan dakwaan mengenai terdapat hak-hak yang akan dihapuskan kerana semua hak berkaitan jelas termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan dan akan terus dipelihara. Suhakam juga kata beliau sentiasa komited dalam memastikan hak asasi di Malaysia dapat dipraktikkan dan dijamin dengan sistematik dari semua aspek berdasarkan prinsip rukun negara dan Perlembagaan Persekutuan. Beliau juga percaya masyarakat Malaysia boleh bersama-sama berganding bahu menyokong perubahan Malaysia ke arah transformasi demokrasi di masa hadapan. Ada puak-puak yang cuba mengaitkan Suhakam dan hak asasi manusia sebagai satu konsep barat yang melanggar agama. Itu tidak fikiran yang pandailah. Ini adalah pandangan yang cetek ataupun mungkin ada motivasi yang lain di sebalik hujahnya. Kalau kita nak mempertahankan konsep maruah diri yang Islam dan agama-agama lain mengajar, kita juga mesti belajar daripada apa yang berlaku di luar negeri. 13 ahli Parlimen dan 24 anggota pentadbiran kerajaan termasuk setiausaha politik didapati belum mengisytiharkan harta. Menurut Timbalan Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Syamsul Bahrain Muhammad Jamil, ia adalah jumlah terkini yang boleh disemak menerusi portal pengisytiharan harta oleh SPRM. Sehingga hari ini, seramai 115 ahli Parlimen dan 63 anggota pentadbiran kerajaan sudah mengisytiharkan harta mereka. Ada yang bertanya apa langkah yang perlu dibuat oleh SPM. Bagi kita itu adalah janji mereka
So mereka lah yang perlu melaksanakan. Sebab dari segi keputusannya, mereka perlu membuat peristirahan harta tu kepada Perdana Menteri. A copy of that peristirahan have to be given to MECC. So isunya sama ada mereka nak buat tak buat, terpulang pada mereka lah. Tambahnya, pihaknya akan terus menunggu pengisytiharan harta oleh mereka yang masih belum berbuat demikian. Beliau juga berharap peraturan baru berkaitan pengisytiharan harta untuk semua ahli parlimen disambut semua baik apabila ia dijangka dibentangkan April tahun hadapan. Datuk Syamsul Bahrain ditemui selepas perasmian program Walkabout Perdana Hari Anti Rasuah Antarabangsa 2018 pagi tadi. Bertemakan bersama memerangi rasuah, program adalah usaha sama antara SPRM bersama Transparency International Malaysia, Yayasan Anti Rasuah Malaysia, Majlis Belia Malaysia dan Corporate Research and Investigation Group. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak akan menolak kemungkinan akan memanggil semula beberapa adun Perak bagi melengkapkan siasatan berhubung dakwaan wujud gerakan menjatuhkan Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo. Pengarah SPRM Perak Datuk Zainul Darus berkata pihaknya juga berkemungkinan akan memanggil Datuk Seri Ahmad Faizal sekiranya siasatan dijalankan memerlukan kenyataannya diambil. Katanya setakat ini tiada individu baru dipanggil selepas pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak Datuk Sarani Mohamad serta 5 adun parti itu memberi keterangan Khamis lalu. Datuk Sarani sebelum ini mendedahkan mempunyai 5 akuan bersumpah daripada 5 adun terbabit berhubung gerakan menjatuhkan Menteri Besar Perak yang cuba dilakukan seorang exco kerajaan negeri. Kali yang kedua di Ibis Hotel Cerah apa? Bertemu kembali. Satu keluarga terdiri daripada sepasang suami isteri serta anak dan menantu mereka ditahan kerana positif dadah dalam satu serban oleh agensi anti dadah kebangsaan AADK Kelantan malam tadi. Keluarga terbabit adalah antara 57 orang yang ditahan dalam Ops Kijang di sekitar Kota Baru, Tumpat, Pasir Mas dan Bacok selama 2 hari bermula Jumaat lalu. Menurut penolong pengarah penguatkuasaan AADK Kelantan, Aman Mustafa, 4 keluarga itu terdiri daripada seorang lelaki berusia 43 tahun, isterinya 40 tahun, anak lelakinya 20 tahun dan menantu lelaki berusia 29 tahun. Mereka ditahan di sebuah rumah di Kampung Telong, Bacok dan didapati positif dadah jenis metafetamin. Jadi pakcik ambil kuih kuda ni beli kat mana? Nak berduduk ya, jual dari jarak yang sakit orang. Berapa satu? Sebiji berapa? Sebiji berapa? Tak mahal-mahal, RM9, RM10 gitu ya. Jadi sejak umur berapa ambil kuih kuda? Pakcik? Ha. Sebab ada masalah dengan isteri kan masa tu ya. Ialah sejak umur berapa? Sekarang ni umur kita umur 43. Ada dah umur dah 10 tahun lah. 10 tahun. So kira menyesal lah ni. Ha? Menyesal ke tak? Menyesal lah sebabnya kita pun tak tahu anak macam ni kan. Dapat kita tak buat benda sendiri kan. Kalau kita marah dia, kata dia apa tak boleh. Takut jadi kira apa pula. Kita bagi lah sebab nak tolong anaknya. Tolong anak. Habis tu kak bagilah anak Isak makan. Kita tak tahu tu sebab waktu dia TV. Sebab kita tahunya kita bagi kat dia bagi kita tahunya. Ya. Tapi mungkin. Lepas tu Cik Abel tahu ke Abel? Ha? Abel tahu? Tahu. Ada suami ke? Ada. Mana? Ada suami. Abel tu siapa? Tahu kau Kak Abel ni? Tahu kau Kak Abel? Lepas tu Abel tak lari ke? Tahu salah tak? Tahu. Tahu salah. Seorang lagi anak pasangan ini yang berusia 18 tahun ditahan tahun lalu juga kerana kesalahan sama dan kini sedang mendapat rawatan di Pusat Penyembuhan, Rawatan dan Pemeliharaan Kendalian AADK di Kulim Kedah. Seramai 71 orang disaring dalam operasi ini. Daripada jumlah tersebut, lelaki umur antara 18 hingga 50 tahun dan 48 orang didapati positif dadah jenis methamphetamine, manakala 7 orang lagi pula positif dadah jenis opiat. Turut dirampas 163 pil kuda, 45 liter air ketum dan 40 bungkus daun ketum. Selain senapang angin milik salah seorang suspek berusia 54 tahun ditumpat dan telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.
Ini pula sebuah premis di Ulu Tiram, Johor yang menjalankan aktiviti perjudian tanpa lesen diserbu malam tadi. Susulan itu 19 ditahan termasuk penganjur dan kaki judi warga asing. Serbuan jam 9.30 malam tadi dilakukan sepasukan unit pencegahan perjudian, maksiat dan kongsi gelap ditujuh Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor. Ia diketuai oleh ASP Yap Heng Kiang termasuk 2 pegawai dan 11 anggota. Mereka yang ditahan berumur antara 23 hingga 56 tahun, terdiri daripada 2 seorang lelaki tempatan yang bertindak sebagai penganjur dan pembantu perjudian. Selain 17 kaki judi warga asing dari Nepal, Bangladesh dan Myanmar, difahamkan premis ini baru saja beroperasi selama seminggu dan menyasarkan warga asing sebagai pelanggar. Kes disiasat mengikut peruntukan Seksyen 6-3 dan 1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953 serta Seksyen 6-1A Akta Imigresen 1959 Palang 63. 77 orang kanak-kanak yang berusia 4 hingga 11 tahun menyertai majlis sekatan perdana di Masjid Bandar Tun Hussein On Ceras pagi tadi. Timbalan Nazim Masjid Fairuz Muhammad berkata, program berkhatan ini merupakan program tahunan masjid yang diadakan sebanyak 6 kali setiap tahun. Untuk kali ini anak yatim kita bagi percuma, khusus untuk anak yatim. Yang tidak yatim kita bagi harga RM RM100 satu kepala. Peserta yang terlibat diraikan dengan pancutan air daripada jentera bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Tun Hussein On. Untuk majlis berkatan kali ini, pihak masjid menyediakan khidmat pemeriksaan kesihatan khusus untuk ibu bapa sementara menunggu anak-anak mereka. Menurut Fairuz, program hari ini merupakan penutup bagi tahun ini dan selepas ini pihak masjid akan mengadakan satu program besar iaitu Makan Amal. Raket merupakan antara aktiviti sukan rakyat tertua di Malaysia. Selain menjadi salah satu jenis pengangkutan yang banyak digunakan di negeri Sarawak, raket dahulunya digunakan untuk menghubungkan kawasan perkampungan dengan bandar. Dek kerana arus pemodenan, sukan air ini wajar dikembalikan semula buat generasi muda. Farah Nabilah Wazir ada laporannya. Kita berpasukan sama-sama kan, mengeratkan lagi silaturahim untuk kampung-kampung sebelah-sebelah yang terdekat. Lazimnya rakit dibina menggunakan gabungan bahan-bahan ringan seperti kayu dan buluh dan diikat menggunakan tali atau rotan. Namun ia juga boleh dibina menggunakan peralatan elastik dan ringan. Tong beram 3. Basikal kita belakang rumah, basikal kita dalam store tu kita ambil, kita buka tiup dia semua, and then belakang tu kita modified, kita taruh plate, kita potong, kita taruh plate. Lepas tu kayu-kayu ni kita ikat semualah. Kedalaman sungai sememangnya memainkan peranan yang penting dalam aktiviti berakit ini. Sekiranya sungai yang dilalui peserta itu cetek, maka ia akan lebih menguji kesabaran, ketahanan mental serta kemahiran peserta dalam mengendalikan rakit mereka untuk sampai ke destinasi. Selain kesabaran, kerjasama berkumpulan juga penting bagi menjamin kestabilan rakit di dalam air. Daripada pilot, buang-buangan yang telah tidak dipakai, jadi kita orang pun berpakat dengan grup untuk cari benda-benda ni untuk dijadikan rakit, sebuah rakit yang pantas dengan yang cepat. Kesabaran tu kena ada banyak, lepas tu mental dengan yang kuat, dengan air, dengan kerenah orang. Keseronokan berakit pastinya memberi suatu pengalaman berbeza buat generasi muda kini. Di sebalik kecanggihan telefon pintar, apa salahnya meluangkan masa merasai pengalaman sebenar berakit di luar sana? Laporan Farah Nabilah Wazir.